sejahtera kepada semua pelajar. Apa khabar semua? Saya harap pelajar-pelajar jaga kesihatan selalu. Hari ini kita akan fokuskan bidang 7 moral dan kenegaraan, iaitu pengurusan perbelanjaan secara beretika. Cikgu yakin bahawa semua pelajar telah pun bersedia untuk memulakan pembelajaran kita pada hari ini. Pastikan buku dan pen telah ada bersama anda. Pernahkah wang anda habis dibelanjakan dalam masa yang singkat? Apakah yang mendorong rakyat Malaysia berbelanja berlebihan? Ya, betul Kawisha. Jualan murah dan jualan penghabisan stok. Cikgu rasa ramai rakyat Malaysia terpengaruh dengan iklan-iklan seperti ini. Termasuklah anda. Walaupun bukan anda yang berbelanja, tapi anda selalu memupuk ibu bapa anda untuk membelikan sesuatu semasa jualan murah. Betul tak? Pelajar-pelajar yang dikasihi, pengurusan perbelanjaan secara beretika. Inilah topik kita pada hari ini. Di akhir pembelajaran pada hari ini, pelajar-pelajar dapat mengenali maksud perbelanjaan beretika, cara menguruskan perbelanjaan secara beretika, kepentingan pengurusan perbelanjaan secara beretika untuk kesejahteraan hidup, kesan perbelanjaan secara tidak beretika kepada diri, keluarga, masyarakat dan negara. Dan akhir sekali, kita juga akan membincangkan tentang perasaan apabila dapat menguruskan perbelanjaan secara beretika. Baik pelajar-pelajar, apakah yang anda faham tentang pengurusan perbelanjaan beretika? Ya, betul Ritik. Cara belanjakan duit. Jom kita teruskan. Pengurusan perbelanjaan beretika bermaksud cara wang dibelanjakan dan diuruskan dengan berhemah untuk mendapatkan satu barangan atau perkhidmatan. Ingat ya, pengurusan perbelanjaan beretika penting bagi menjamin kewangan yang stabil. Mari kita lihat cara pengurusan perbelanjaan. Pertamanya, sebelum membuat sebarang perbelanjaan, kita harus menentukan kedudukan kewangan kita. Kedua, kita perlu membuat anggaran belanjawan. Ketiga, kita sepatutnya membeli secara tunai atau kad debit sebaik mungkin dan elakkan penggunaan kad kredit jika boleh. Keempat, disiplinkan diri ketika berbelanja. Ini yang suka dikawal. Dan yang penting sekali, tidak terpengaruh dengan jualan murah. Dan akhir sekali, dokumentasikan perbelanjaan untuk rujukan pembelian akan datang. Cikgu yakin kita akan amalkan kesemua langkah-langkah ini. Kita boleh jadi pengguna yang bijak. Setuju? Baiklah pelajar-pelajar, untuk menjadi pengguna yang bijak, kita perlu ketahui hak kita sebagai pengguna. FOMCA merupakan gabungan persatuan-persatuan pengguna negeri-negeri yang berusaha memperjuangkan hak pengguna di Malaysia. Mari kita lihat apakah hak-hak kita sebagai pengguna. Pertama, hak untuk mendapatkan keperluan asas. Kedua, hak untuk mendapatkan keselamatan. Ketiga, hak untuk mendapatkan maklumat. Keempat, hak untuk membuat pilihan. Kelima, hak untuk mendapatkan ganti rugi. Keenam, hak untuk menyuarakan pendapat. Ketujuh, hak untuk mendapatkan pendidikan kepenggunaan. Dan akhir sekali, yang ke-8, hak untuk mendapatkan alam sekitar yang sihat dan selamat. Boleh pelajar-pelajar senaraikan hak yang berkaitan dengan topik kita pada hari ini? Ya, betul ketiga. Hak untuk mendapatkan maklumat
sebelum membeli sesuatu, hak untuk membuat pilihan, dan hak untuk mendapat ganti rugi. Ingat ya pelajar-pelajar, adalah penting untuk kita ketahui hak kita untuk menjadi pengguna yang berkhidmat. Baiklah, kita lihat pula apakah kepentingan pengurusan perbelanjaan. Ia sangat penting untuk menjamin masa depan, mengelakkan pembaziran dan mengurangkan bebanan hutang, menjadikan rujukan sebagai perbelanjaan akan datang, dan akhir sekali dapat mengelakkan diri kita dari ditipu. Pelajar-pelajar yang dikasihi, pernahkah anda fikir tentang kesan jika kita menguruskan perbelanjaan secara tidak beretika? Ya, betul Kashwin. Ia bukan sahaja memberi kesan buruk kepada diri sendiri, malah keluarga, masyarakat dan negara. Kita turut mendapat tempias kerana sikap kita. Apakah yang akan berlaku pada diri sendiri jika kita kurang mahir menguruskan perbelanjaan? Pastinya kita akan hadapi masalah kewangan, beban hutang kita akan meningkat, kita mungkin akan disenarai hitam oleh pihak bank, dan ini akan mengheret kita ke tahap diisytihar muflis. Apakah kesan kita kepada keluarga? Ahli keluarga kita terpaksa kongsi hutang dengan kita. Ia akan menjejaskan perbelanjaan lain. Ia juga akan menjejaskan hubungan antara ahli keluarga. Dan pastinya perbelanjaan yang tidak wajar meningkat. Boleh pelajar-pelajar bayangkan? Sudah pasti ia akan meruntuhkan rumah tangga seseorang. Baiklah pelajar-pelajar, mari kita lihat bagaimana masyarakat mengalami kesan jika kita tidak menguruskan perbelanjaan dengan beretika. Pelajar-pelajar harus ingat bahawa perbelanjaan tidak beretika akan membawa kepada persaingan tidak sihat dalam kalangan masyarakat. Ia akan meningkatkan kuasa membeli yang tidak sewajarnya, menggalakkan tabiat boros, dan ini akan memberi ruang untuk peningkatan pemihutang yang tidak berlesen. Pelajar-pelajar sekalian, mari kita lihat kesan kepada negara. Pertama, kadar inflasi meningkat. Kadar barangan import meningkat. Hutang negara akan meningkat. Dan akhir sekali, kos pelupusan barangan yang dibuang dan dibazirkan akan meningkat. Kesemua masalah ini boleh diatasi jika kita mahir membuat anggaran belanjawan. Kita perlu sediakan belanjawan keluarga setiap bulan. Tentukan kategori perbelanjaan berdasarkan pendapatan. Jangan lupa untuk menabung. Baik, cikgu harap pelajar-pelajar dapat faham kesemua topik yang telah kita bincangkan tadi. Jom kita teruskan dengan sesi pengukuhan. Ini adalah satu contoh soalan subjektif berstruktur. Seperti yang kita bincangkan tadi, cikgu pasti anda masih ingat tentang kes muflis. Boleh pelajar-pelajar cuba jawab? Mengapakah isu muflis berlaku dalam kalangan masyarakat? 4 markah. Cadangkan usaha yang boleh dilakukan bagi menangani isu muflis. 4 markah. Jom kita bincangkan. Jawapan soalan 1. Mengapakah isu muflis berlaku dalam kalangan masyarakat? Pelajar-pelajar boleh menjawab begini.
Kes muflis berlaku kerana masyarakat kurang mahir dalam menguruskan perbelanjaan. Perbelanjaan melebihi pendapatan. Penggunaan kad kredit yang tidak terkawal. Gaya hidup mewah yang tidak berpatutan. Ingat, watak untuk soalan ini adalah masyarakat. Baiklah, kita lihat jawapan bagi soalan struktur kedua. Cadangkan 4 usaha yang boleh dilakukan bagi menangani isu muflis. 4 markah. Pelajar-pelajar boleh menjawab begini. Untuk menangani isu muflis, seseorang itu harus menguruskan perbelanjaan dengan berhemah, membuat anggaran belanjawan, mendapatkan bantuan pengurusan kewangan dari AKPK, mengelakkan diri dari berhutang berlebihan. Ingat ya, pastikan jawapan anda cukup untuk memenuhi kehendak soalan mengikut agihan markah. Jom kita teruskan dengan soalan esei. Penipuan belian atas talian. Soalan berbunyi begini. Cadangkan langkah-langkah bagi mengelakkan diri dari ditipu dalam pembelian online. Cikgu yakin anda tahu jawapan. Jom kita bincangkan. Memandangkan soalan ini membawa 10 markah, pelajar-pelajar digalakkan untuk memberi sekurang-kurangnya 8 cara bagaimana mengelakkan diri dari ditipu dalam pembelian online. Dan ditambah dengan 2 atau 3 nilai yang perlu diamalkan. Misalnya, mulakan jawapan anda sebegini. Kita harus mengambil langkah berjaga-jaga dengan selidik dahulu latar belakang peniaga. Hubungi peniaga untuk pertanyaan. Rujuk testimoni atau review dari pembeli lain. Kenal pasti peniaga dengan tawaran yang mencurigakan. Pilih untuk bayaran tunai, penghantaran barang, COD. Minta nombor tracking, pos barangan anda. Bandingkan harga dengan penjual lain atau laman lain. Dapatkan maklumat penjual seperti alamat kedai. Akhir sekali, pelajar boleh tambah 2 nilai seperti kesederhanaan dan rasional. Ingat ya, tak salah jika pelajar beri lebih dari 10 isi. Baiklah pelajar-pelajar, kita sudah sampai ke penghujung slot kita. Sebelum merundur, cikgu ingin menekankan bahawa pengurusan perbelanjaan yang kurang bijak membawa padah. Ingat, uruskan perbelanjaan dengan beretika. Jadilah pengguna yang bijak. Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna. Sekian sahaja slot kita untuk hari ini. Jumpa lagi. Salam sayang dari saya, Puan Kalai Selvi dari SMK Konvent Kajang. Salam sejahtera kepada semua pelajar. Apa khabar semua? Saya harap pelajar-pelajar menjaga kesihatan selalu. Hari ini,
kita akan fokuskan bidang 7, moral dan kenegaraan. Topik keunikan rakyat Malaysia. Cikgu yakin bahawa semua pelajar telah pun bersedia untuk memulakan pembelajaran kita pada hari ini. Pastikan buku dan pen telah ada bersama anda. Malaysia, sebuah negara yang terdiri daripada masyarakat majmuk. Istilah masyarakat majmuk membawa maksud sebuah masyarakat yang terdiri daripada pelbagai bangsa yang tinggal dalam satu unit politik yang sama. Adakah anda setuju bahawa khazanah utama negara kita ialah keunikan rakyatnya? Pelajar yang dikasihi sekalian, pada akhir pembelajaran kita pada hari ini, pelajar-pelajar dapat mengenali keunikan rakyat Malaysia dari segi agama, bangsa, budaya dan bahasa. Kepentingan keunikan rakyat Malaysia. Cabaran dalam mengekalkan keunikan rakyat Malaysia. Strategi untuk mengekalkan keunikan rakyat Malaysia. Dan akhir sekali, kita juga akan mengetahui perasaan apabila dapat mengekalkan keunikan rakyat Malaysia. Baik, pelajar-pelajar, Malaysia merupakan sebuah negara majmuk yang mempunyai keunikannya yang tersendiri. Keunikan yang dimilikinya telah menjadikan ia sebuah negara maju dan terkenal di pelosok dunia. Apakah yang dimaksudkan dengan keunikan? Keunikan ialah kepelbagaian dalam agama, kaum, budaya dan kepercayaan menjadikan rakyat Malaysia unik di pesada dunia. Pelajar-pelajar, boleh kita teruskan? Baiklah. Kepelbagaian yang membawa keunikan. Rakyat Malaysia terdiri daripada pelbagai kaum, unik dan istimewa dalam agama dan bangsa masing-masing. Rakyat Malaysia terdiri daripada 3 kaum utama, iaitu kaum Melayu, kaum Cina, kaum India. Terdapat juga kaum minoriti seperti kaum Punjabi, kaum Kadazan dan kaum Iban. Mari kita teruskan pula dengan 5 elemen penting yang terkandung dalam keunikan negara. Pertama, kepelbagaian agama dan bangsa. Pelbagai kesenian. Kepelbagaian pakaian. Kepelbagaian makanan. Dan kepelbagaian adat. Seterusnya, kebanggaan berkongsi keunikan. Sebagai rakyat Malaysia yang berbilang kaum, kita harus
tunjukkan kebanggaan, berkongsi keunikan rakyat Malaysia, menerima unsur perbezaan sosio-budaya antara kaum, menerima dan memahami perbezaan kaum dengan hati yang terbuka, mendalami keunikan budaya yang wujud, mengakui dan mengiktiraf perbezaan kepelbagaian antara kaum. Pelajar-pelajar, faham setakat ini? Baiklah, kita lihat topik seterusnya. Warisan kesenian tradisional. Apakah kepentingan menjaga warisan kesenian tradisional? Pertamanya, ia melambangkan identiti negara, memupuk perpaduan negara, mengekalkan kesinambungan tamadun negara, dan sudah pastinya keunikan ini mengembangkan sektor pelancongan negara. Pelajar-pelajar yang dikasihi, pernahkah anda melihat kaum Iban di Sarawak? Jom kita mengenali kaum Iban. Sirat merupakan pakaian tradisional lelaki kaum Iban. Ikan perkasam, sejenis makanan laut yang terkenal di Sarawak. Tarian ngajat, tarian etnik Iban ketika sambutan Hari Gawai. Sapik, alat muzik tradisional kaum Iban. Malaysia kaya dengan keunikan pelbagai kaum. Kita juga tidak dapat lari dari cabaran-cabaran dalam mengekalkan keunikan rakyat Malaysia ini. Antara cabaran-cabarannya ialah bahasa, budaya luar, polarisasi kaum, dan sosial. Cabaran budaya luar menghakis jati diri dan budaya sesuatu kaum, mudah dipengaruhi dengan budaya luar yang negatif. Cabaran bahasa. Kepelbagaian bahasa tidak dapat difahami segelintir masyarakat kurang peka dengan kepentingan bahasa. Polarisasi kaum mencetuskan konflik kerana ketidakfahaman kaum dan budaya lain, mewujudkan sikap perkauman. Dan akhir sekali, cabaran sosial. Perasaan taksub terhadap kaum lain, kecelaruan identiti bangsa. Keunikan khazanah negara yang harus dipelihara. Pelajar-pelajar perlu faham bahawa sebagai negara yang berbilang kaum, kita menghadapi pelbagai cabaran dalam mengekalkan keunikan. Maka, pelbagai pihak harus berganding bahu. Apakah peranan kita? Kita harus menerima dan menghormati kaum lain, tidak memandang rendah kaum lain, mengamalkan adat dan budaya dalam kehidupan seharian. Keluarga juga berperanan bagi mengamalkan adat dan budaya dalam keluarga, mendidik anak
menerima kepelbagaian budaya. Menyertai aktiviti budaya bersama keluarga. Pihak kerajaan pula harus memperbanyakkan aktiviti kesenian dan kebudayaan. Memartabatkan dasar kebudayaan kebangsaan. Mewujudkan muzium mini kebudayaan dan kesenian. Baik, cikgu harap pelajar-pelajar dapat memahami kesemua tajuk yang telah kita bincangkan tadi. Jom kita teruskan dengan sesi pengukuhan. Ini adalah satu contoh soalan subjektif berstruktur. Seni hat, kaligrafi Cina, tulisan bahasa Tamil. Apakah strategi yang dicadangkan kepada kerajaan dalam mengekalkan keunikan setiap kaum seperti yang ditunjukkan di atas? Boleh pelajar-pelajar fikirkan? Jangan risau. Kita bincang sama-sama. Jom kita lihat jawapan. Pelajar-pelajar boleh menjawab begini. Antara langkah yang kerajaan perlu ambil ialah mengadakan kelas khas di sekolah mempelajari seni warisan tersebut. Menganjurkan pertandingan peringkat daerah, negeri dan kebangsaan. Melatih jurulatih khas kesenian tersebut. Mewujudkan persatuan atau kelab kesenian yang diiktiraf. Menganjurkan kempen kesedaran kepentingan mempelajari kesenian. Mempromosikan kesenian kepada pelancong dari luar negara. Menyebarkan maklumat tentang budaya dan kesenian dalam media sosial. Mengadakan hari kesenian kebangsaan. Ingat ya, pastikan jawapan anda cukup untuk memenuhi kehendak soalan mengikut agihan markah. Jom kita teruskan dengan soalan esei. Nasi lemak, tosai, kuih bulan, makanan tradisional rakyat Malaysia. Soalan berbunyi begini. Kebanjiran pelancong asing ke negara Malaysia adalah untuk menikmati keunikan makanan pelbagai kaum di sini. Bincangkan 10 markah. Boleh pelajar-pelajar jawab? Jom kita lihat cadangan jawapan. Memandangkan soalan ini membawa 10 markah, maka pelajar-pelajar digalakkan untuk menulis 8 isi dan 2 nilai yang berkaitan dengan situasi. Misalnya, mulakan jawapan anda sebegini. Antara faktor yang menarik kehadiran pelancong ke Malaysia ialah keunikan makanan di Malaysia. Pertamanya, Malaysia mempunyai pelbagai jenis restoran makanan. Kedua,
pelancong dapat memilih makanan terkenal sesuatu tempat. Ketiga, harga makanan yang berpatutan. Keenakan makanan menarik lebih ramai pelancong. Kedai makanan mamak 24 jam menjadi pilihan pelancong. Keunikan cara makanan sesuatu kaum menarik pelancong. Pelbagai jenis makanan utama dan manisan boleh dinikmati. Dan akhir sekali, berpeluang untuk menikmati makanan pelbagai kaum di food court. Ingat ya, pastikan jawapan anda cukup untuk memenuhi kehendak soalan mengikut agihan markah. Baiklah pelajar-pelajar, jangan lupa tambahkan 2 nilai, iaitu nilai toleransi dan nilai hormat. Kita sudah sampai ke penghujung pembelajaran kita. Lihatlah betapa unik rakyat kita. Setiap kaum mempunyai keunikan sendiri. Sebelum berundur, cikgu ingin menekankan bahawa keunikan adalah satu kebanggaan. Walaupun kita berbeza, kita tetap sama. Kita harus bangga menjadi anak Malaysia. Kekalkan keunikan, kekalkan keamanan. Sekian sahaja slot kita untuk hari ini. Jumpa lagi. Salam sayang dari saya, Puan Kalai Selvi dari SMK Konvent Kajang. Selamat sejahtera dan apa khabar semua? Cikgu pasti, murid-murid semua pasti sehat-sehat belaka. Nama cikgu ialah Cikgu Kamadin. Jadi tajuk kita pada hari ini ialah Pembinaan Bangsa dan Negara yang Merdeka, yang bertajuk Pilihan Raya. Jadi apakah yang ditunjukkan pada gambar tersebut, pelajar-pelajar? Ya, bagus. Pelajar-pelajar, itulah peti undi yang digunakan sewaktu pilihan raya. Hari ini, kita akan mempelajari sistem pilihan raya di tanah Melayu. Pelajar-pelajar, tajuk kita hari ini Pilihan Raya Majlis Bandaran pada tahun 1951 sehingga 1952. Pilihan Raya Negeri tahun 1953 dan Pilihan Raya Majlis Perundangan Persekutuan pada 2 Julai 1955. Apakah proses Pilihan Raya Majlis Bandaran? Pilihan Raya Majlis Bandaran Kuala Lumpur pada bulan Februari tahun 1952 melibatkan kerjasama UMNO KL iaitu dipimpin oleh Dato' Abdul Razak Yahya dan MCA Selangor iaitu Ong Yok Ling. Pakatan UMNO bersama MCA berjaya memenangi 9 daripada 12 kursi yang dipertandingkan. Pilihan Raya Majlis Perbandaran di beberapa buah bandar-bandar utama di mana UMNO bersama MCA telah memenangi 26 daripada 37 kursi yang dipertandingkan. Apakah proses pilihan raya peringkat negeri? Peringkat negeri, dia melibatkan pilihan raya pada tahun 1954 di mana Pakatan UMNO bersama MCA memenangi kursi sebanyak 226 daripada 268 kursi yang dipertandingkan. Bagaimana pula dengan proses pilihan raya Majlis Perundangan Persekutuan? Di mana British telah menubuhkan jawatankuasa pilihan raya dalam MPP. Anggota pemimpin Parti Negara, UMNO, MCA, MIC dan pegawai tinggi British akan terlibat dalam MPP. Pilihan raya telah memperuntukkan 52 kursi
di mana 48 ahli akan dilantik dalam MPP yang dilantik oleh Pesuruhjaya Tinggi British. Dan pilihan raya MPP yang berlaku pada 2 Julai tahun 1955 menyaksikan MIC menyertai Parti Perikatan. Parti Perikatan akhirnya memenangi 51 daripada 52 kursi yang dipertandingkan. Apakah proses selepas pilihan raya Majlis Perundangan Persekutuan? Di mana Tuanku Abdul Rahman dilantik sebagai Ketua Menteri kerana beliau adalah Ketua Parti Perikatan. Anggota Kabinet mula terbentuk yang terdiri daripada pelbagai kaum. Dan Kabinet ini berfungsi sehingga merdeka. Mengapakah Parti Perikatan memenangi pilihan raya Majlis Perundangan Persekutuan? Parti Perikatan memenangi 51 daripada 52 kursi kerana manifestonya. Antara manifestonya iaitu, apakah manifesto Parti Perikatan? Yang pertama, mencapai kemerdekaan dalam tempoh masa 4 tahun. Yang kedua, mewajibkan pendidikan kepada semua kaum. Yang ketiga, menjadikan perkhidmatan awam bercorak tempatan. Yang keempat, menjaga hak asasi manusia di tanah Melayu. Dan yang terakhir, melindungi Raja-Raja Melayu sebagai raja berperlembagaan. Ayuh, kita buat latihan untuk mengasah minda kita tentang perkara yang kita pelajari sebentar tadi. Okey, pelajar-pelajar. Sila jawab soalan berikut. Soalan pertama. Berikan 3 ciri manifesto Parti Perikatan. Jawapannya. Yang pertama, mencapai kemerdekaan dalam tempoh masa 4 tahun. Yang kedua, mewajibkan pendidikan kepada semua kaum. Yang ketiga, menjadikan perkhidmatan awam bercorak tempatan. Yang keempat, menjaga hak asasi manusia. Dan yang kelima, melindungi Raja-Raja Melayu sebagai raja berperlembagaan. Latihan kedua. Sekiranya anda ingin menjadi calon yang bertanding di Malaysia, nyatakan syarat-syarat yang perlu anda patuhi. Jawapannya, yang pertama, warga negara Malaysia. Yang kedua, berumur 21 tahun ke atas. Yang ketiga, bermaustatin di Malaysia. Yang keempat, bukan orang muflis. Yang kelima, sempurna akal. Yang keenam, tidak memegang jawatan dalam perkhidmatan awam. Dan yang terakhir, tidak disabitkan dengan mana-mana kesalahan di mahkamah. Baik pelajar-pelajar, itu saja sesi kita pada hari ini. Cikgu berharap semua faham tentang apa yang cikgu terangkan sebentar tadi. Cikgu mengundur diri dulu. Selamat maju jaya. Selamat sejahtera dan apa khabar semua? Cikgu pasti murid-murid semua pasti sihat belaka. Nama cikgu ialah Cikgu Kamaldin. Topik yang kita nak bincangkan pada hari ini ialah bab 5 tentang pembinaan negara dan bangsa yang merdeka. Dan topik kita akan menerangkan tentang rombongan merdeka. Jom murid-murid, kita perhatikan gambar ni. Apakah yang anda nampak daripada gambar tersebut? Ya, bagus murid-murid. Gambar ini menunjukkan kita mendapatkan kemerdekaan pada 31 Ogos 1957 di Stadium Merdeka. Adakah murid-murid tahu bagaimana kita mendapatkan kemerdekaan dan siapakah tokoh-tokoh yang terlibat? Proses kemerdekaan bermula dengan rombongan merdeka ke London. Manakala tokoh-tokoh yang terlibat dalam menyertai rombongan merdeka ke London iaitu Wakil Parti Perikatan terdiri daripada Tengku Abdul Rahman, Dr. Ismail Abdul Rahman, Dato' Abdul Razak Husin,
Kolonel H.S. Lee. Wakil Raja-Raja Melayu terdiri daripada Datuk Panglima Bukit Gantang, Datuk Ni Ahmad Kamil, Encik Abdul Aziz Majid dan Datuk Muhammad Said. Manakala pengurusi mesyuarat merdeka diketuai oleh Lord Lennox Boyd sebagai setiausaha pejabat tanah jajahan di London. Murid-murid, apakah persetujuan yang dicapai dalam rombongan merdeka di London? Persetujuan ini dapat dicapai melalui Wakil Raja-Raja Melayu, Wakil Parti Perikatan dan Wakil British. Perjanjian London 1956 memperuntukkan tarikh kemerdekaan ditetapkan pada 31 Ogos 1957. Syarat kedua, pelantikan Suruhanjaya mengubal Perlembagaan Merdeka. Syarat ketiga, Parti Perikatan tidak akan mengambil alih perniagaan British atau kepentingan Barat. Syarat seterusnya, perjanjian pertahanan dengan British akan ditandatangani. Syarat seterusnya, Raja Berperlembagaan mula dikekalkan. Dan akhirnya, pembahagian kuasa antara pusat dan negeri diteruskan. Murid-murid, jom kita menguji minda. Sila jawab soalan berikut. Latihan pertama, berikan 3 tokoh wakil Raja Melayu yang terlibat di dalam rombongan merdeka ke London. Jawapannya, Datuk Panglima Bukit Gantang, Encik Abdul Aziz Majid, Datuk Muhammad Said. Latihan kedua, nyatakan 3 perkara penting yang dikecapi oleh Parti Perikatan dalam rundingan dengan kerajaan British. Jawapannya, tarikh kemerdekaan ditetapkan pada 31 Ogos 1957. Jawapan kedua, Raja Berperlembagaan mula dikekalkan. Jawapan ketiga, Parti Perikatan tidak akan mengambil alih perniagaan British atau kepentingan Barat. Baik, itu saja sesi kita pada hari ini. Cikgu harap semua faham tentang apa yang cikgu terangkan sebentar tadi. Cikgu mengundur diri dulu. Selamat maju jaya semua. Selamat sejahtera dan apa khabar semua? Cikgu pasti murid-murid semua pasti sihat belaka. Nama cikgu ialah Cikgu Kamadin. Topik hari ini ialah bab 5, iaitu pembinaan negara dan bangsa yang merdeka. Di mana kita akan membincangkan tentang topik bertajuk Suruhanjaya Red. Jom murid-murid, kita perhatikan Keratan Akbar tersebut. Apakah yang anda faham tentang Keratan Akbar tersebut? Ya, bagus murid-murid. Gambar ini memaparkan tentang Suruhanjaya Red. Murid-murid, adakah anda mengenali tokoh-tokoh yang terlibat dalam Suruhanjaya Red? Ya, tokoh-tokohnya adalah seperti berikut. Lord Reid, iaitu Hakim Mahkamah British. Sir Ivor Jennings daripada England. Sir William Mackal, Governor General Australia. Tuan B. Malik, Hakim Mahkamah Tinggi di India. Dan Tuan Abdul Hamid, Peguam Mahkamah Tinggi di Pakistan. Apakah isu yang dibincangkan dalam Suruhanjaya Red? Panduan Suruhanjaya Red akan meliputi pembentukan kerajaan persekutuan yang kuat. Yang kedua, pemberian kuasa autonomi kepada negeri dalam bidang-bidang tertentu. Dan yang ketiga, kedudukan Raja-Raja Melayu dan hak istimewa orang Melayu. Apakah cadangan yang dibincangkan dalam Suruhanjaya Red? Cadangan Suruhanjaya Red telah dipinda dan dipersetujui, iaitu negara persekutuan dibentuk dengan pembahagian kuasa pusat dan negeri. Kerakyatan secara jus soli. Kedudukan istimewa orang Melayu dikekalkan. Konsep Raja Berperlembagaan dikekalkan.
bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, agama Islam sebagai agama rasmi persekutuan. Pelajar, berapakah memorandum yang diterima oleh Suruhanjaya RAID? Suruhanjaya RAID telah menerima 131 memorandum. Cadangan Parti Perikatan diberikan perhatian utama. Cadangan Suruhanjaya RAID dikeluarkan pada Februari 1957. Parlimen British menerima cadangan pada bulan Mei 1957. Majlis Perundangan Persekutuan mengesahkan pada 17 Ogos 1957, maka lahirnya Perlembagaan Kemerdekaan pada tahun 1957. Murid-murid, jom kita menguji minda. Sila jawab soalan berikut. Latihan pertama. Berikan 3 tokoh yang terlibat di dalam Suruhanjaya RAID. Jawapannya, Sir Lord William Reid, Sir Ivor Jennings dan Tuan B. Malik. Latihan kedua. Apakah isu yang menjadi panduan Suruhanjaya RAID? Jawapannya, pembentukan kerajaan persekutuan yang kuat, pemberian kuasa otonomi kepada negeri dalam bidang-bidang tertentu, dan kedudukan Raja-Raja Melayu dan hak istimewa orang Melayu terpelihara. Baik, itu saja sesi kita pada hari ini. Cikgu harap semua faham tentang apa yang cikgu terangkan sebentar tadi. Cikgu mengundur diri dulu. Selamat maju jaya semua.